baca pasal setiap saat waktu kita berdoa dan kita baca kunut nazilah. Kenapa Allah tak tolong? Sedangkan zaman dulu, peperangan zaman dulu kebanyakan bulan puasa. Sebab strategi orang kafir, dia kata orang Islam puasa tak ada tenaga. Tapi sebenarnya Allah bantu. Ada sampai satu tentera fisabilillah Allah tambah dengan 500 malaikat. Ini kenapa? Pasal apa saya kata setiap detik, setiap ketika hari ini kita berdoa pada Allah, minta tolong pada umat Islam yang di Palestin, di mana yang dizalimi. Tapi kenapa Allah tak kenal? Kenapa saya kata setiap waktu, setiap masa? Sebab apa? Sebab kita 24 jam tuan-tuan. Kita hari ini solat sekali, solat Zuhur, ada orang solat Asar, ada orang solat Subuh. Kenapa Allah tak tolong? Sebab ini. Sebab kadang kita tak ini, ya. Dan dia tengok tuan-tuan, kita kumpulkan 58 ayat Quran yang menjanjikan. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 26. Ini janji-janji Allah. 58 ayat Quran janji Allah membantu kita kalau kita betul-betul orang yang taat pada Allah SWT. Ya. Lagi satu kita tengok dah. Terus. Cuba tengok Yunus ayat 14, 13-14. Itu surat berapa? Saya tak nampak betul. Yunus 13-14. Itu surat berapa? Lupa. Ya? Ada? 14. Ada. Ada saya. Ada. Guna ayat 14 muka surat 14. 13 muka surat apa? 14. 14 ya? 13-14. Muka surat? 13 dengan 14. 13-14 ya? Wala fatahlah minal Quran wala fatahlah minal Qur'an. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 13. Apa Allah kata ya? Demi sesungguhnya Allah bersumpah. Ya. Demi sesungguhnya, ya, kami telah membinasakan umat dahulu. Membinasakan umat dulu kerana kekufuran, keingkaran, ya, umat yang terdahulu daripada kamu. Semasa mereka melakukan zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul, ya, mereka untuk membawa keterangan-keterangan, ya, keterangan-keterangan, dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan itu. Allah musnah, hancurkan. Tengok berapa yang sampai Allah hancurkan tu. Kaum Ad, kaum Samud, Firaun dan sebagainya. Ya, Allah. Lepas itu tengok ya. Lepas itu Allah ingatkan kita. Tengok, ingatkan kita muka surat 14 ya. Muka surat 14 surah Yunus ya. Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, kita, wahai umat Muhammad, ya, khalifah-khalifah di bumi, mentadbir bumi ini, ya, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu. Menggantikan dulu, ya, supaya kami melihat apa pula corak atau bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Kita masih nak sistem konvensional sekular lagi ke, ataupun nak ikut syariat? Senang. Allah tunggu kita. Terang ayat. Masih kita nak konvensional dan konvensional ataupun sekular ke, ataupun nak ikut syariat. Jadi inilah usaha yang kecil yang kami buat. Kami dah daripada kajian 21 tahun kami dapat menyediakan 25 buku untuk kita nak laksanakan supaya kita dapat kampunan keredaan Allah SWT. Dan ada saya mungkin tuan-tuan boleh tengok ini, ya. Boleh tengok ini. Ini satu muzakarah Nazrin Sultan Nazrin Shah di Ipoh, ya. Silsilah Persatuan Ulama Dunia, ya. Dia menyarankan kita untuk bina semula tamadun agung. Mana bagi kami namakan tamadun Islam al-Baru. Dia sebut tamadun agung.
Kenapa dia cakap di Malaysia kan? Kenapa dia cakap di Malaysia? Nabi kata Islam bangkit daripada timur. Timur tu daripada kita, daripada pancuran emas tu mengalir ke kita. Antara negara Islam yang berpotensi kita adalah kita. Ikut kajian kita yang termaju daripada negara Islam. Satu. Yang kedua, ya. Dalam Al-Quran ada satu patah bahasa Arab, bahasa Melayu. Ada satu patah bahasa Melayu. Melayu saya masukkan Melayu Nusantara. Mana kepulauan Melayu ni daripada Sumatera, daripada ini selatan Filipina salah ini. Ada satu ya. Dan dalam Al-Quran ada 15 patah perkataan bukan bahasa Arab daripada 13 bangsa. Satu bahasa Melayu, bahasa Melayu Nusantara. Tuan-tuan tengok surah Al-Insan ya. Surah Al-Insan apa ni ayat hal ata al-insan tu apa ni tafsir pimpinan Al-Azhar oleh almarhum Dr. Hamka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura kapur bagus bahasa Melayu. Ini mana bahasa Melayu bila Allah letak dalam Al-Quran tu ada signifikannya kalau kita kaji pada. Inilah yang usaha yang kita nak buat hari ini. Jadi saya rasa mungkin saya bukakan apa ni soalan. Saya nak cakap banyak-banyak lagi, saya tak nampak nak cerita lagi. Mungkin ada soalan so kita bincang sama-sama. Silakan. Jangan bagi soalan yang susah-susah, saya tak pandai ya. Boleh silakan sekali ya. Banyak perkara kita boleh cakap ya. Sila. Kita masa ada lebih, saya tak bawa cermin-mata. Sila, jangan malu lah. Kalau tak saya tanya macam mana. Betul. Kalau tak saya tanya, boleh tak? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Najis ada berapa jenis? Najis ada berapa jenis? Tiga apa tak? Ringan, sederhana berat. Najis ada 3 jenis ya. Najis berat, ringan, sederhana. Apa ni? Sederhana. Sederhana. Ada mutafafah dengan mutawasithah. Ya. Itu jenis najis. Bahagian najis ada berapa? Kata satunya. Bahagian najis. Ini banyak solat orang tak sah betul. Najis hukmiyah. Hukmiyah ni najis ainiah tadi itu yang 3 tadi. Ya. Yang nampak dia warna bau orang rasa dia. Hukmiyah ni hukum dia. Contohnya di rumah kita. Kita solat daripada bilik air, kebanyakan orang tak pakai selipar pergi ke sejadah. Lepas dia basuh kaki, dia pijak macam-macam. Rumah kita bersih atau tidak? Bersih atau tidak? Kita cuci pakai mop, bersih, tak suci. Bersih, tak suci. Jadi kita pakai selipar daripada ini sampai ini. Sejadah kita dulu dah pakai, kita tak pakai selipar, basuh. Masuk masjid di surau. Saya tengok orang tak basuh kaki. Ada orang basuh kaki, dia buat macam mana tau? Minta maaf saya tunjuk kaki ya. Dia buat macam mana? Dia buat itu. Itu basah kaki. Kalau basuh kaki apa dia? Tapak kaki tu basuh. Taharah adalah kunci bagi ibadah solat. Tak di situ pun dah batal solat tu. Saya belum nak cerita pasal dari segi rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun fi'li, perbuatan. Kita kena ingat dari akidah, Allah Maha melihat apa yang kita buat. Itu yang kata jangan asyhadu nasyarikata la yajikum min salati. Allah melihat apa yang kita buat. Allah Maha mendengar bacaan kita betul atau tidak. Kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Macam itu solatnya. Wakaf dia tukar nafas dah. Kau tak tukar nafas jadi apa? Jadi wasal. Saktah. Saktah. Oh lah. Ha? Dia tukar nafas. Ini saya tengok imam berlumba-lumba dengan kita tu. Allahu Akbar. Ha.
Imam ni sifat Nabi apa? Sedik, amanah, tabligh, pantanah, bijaksana. Nabi imam tuan-tuan, dia jaga. Tengok Zumar ayat 20. Di belakang tu ada orang tua, ada orang sakit dan sebagainya. Dia baca dengan perlahan, bagi masa orang. Ini tak, dia habis imam baca Fatihah, terus rokok je. Yang belakang. Lepas itu, tak tukar nafas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waratilil Quran la tartil. Itu yang ustaz-ustaz pun minta maaf mengajar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Betul tak? Betul tak? Yang saya ikut maksud saya, pernah tengok tak ustaz macam tu? Ya. Tak boleh. Kena jaga, ya, kena jaga. Okey, lain ada soalan? Sila. Tapi kalau dia wasol kan boleh lah Ustaz kan? Boleh baca wasal. Nak satu nafas boleh. Kena betul lah. Kena baca wasal betul. Tapi orang Kena belajar wasal. Ya. Kalau tak boleh. Bila baca qiraat lain lagi, baca qiraat lain. Ada lain soalan ni? Ya. Sila. Luang ni. Luang masa panjang lagi ni. Masa panjang lagi. Saya nak baca banyak, saya tak nampak ni. Okey. Tak Ustaz, saya nak tanya lah kan. Ya. Kalau dulu kan kita tengok macam Bagi kawan dengar soalan. saya sebab saya biasa pergi melawat Andalusia, jadi saya tengok zaman tu teknologi pun mengatasi, kita pun tak terfikir zaman dulu 500 tahun dulu arkitek dia tu boleh mewujudkan satu bangunan yang anti gempa bumi pada zaman tu. Dan kita discover memanglah orang selalu katakan Al-Biruni apa semua yang kita dengar ahli matematik semua, tapi dia pun sebenarnya bukan ahli matematik sahaja, mereka adalah ulama. Tapi kita sekarang ni dia separate. Ulama tu dia tahu masih ulama je, tapi pasal yang ilmu apa ni dunia tu dia tak tahu. Macam mana kita nak kembalikan budaya ilmu yang